الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان أكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما شاء الله كان. أقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpah dan rahmat kasih sayang Allah. Kita semua pada malam ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah Isyak kita, pengajian doa menggunakan kitab Rintihan Para Nabi karangan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. Seorang ulama tidak asing bagi kita semua, terutama dalam bidang doa. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun kita ditambah lagi lah extend lagi, terutama bagi Selangor PKP kita, tapi alhamdulillah ala kulli hal kita masih lagi dapat meneruskan secara online lah di channel Akademi Sunnah kuliah Isyak kita pada setiap hari Sabtu jam 9 malam. Allah dengan rahmatnya telah mengizinkan bagi kita diberi kesihatan yang baik dan juga masa yang lapang sambil-sambil kita berehat pada malam minggu ini bersama para keluarga kita. Kita ambil masa sedikit lah, lebih kurang dalam sejam ini, untuk sama-sama kita tadabbur beberapa doa dan juga taubat rintihan para anbiya. Itu insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan kitab kita ni, kitab Rintihan Para Nabi ini, karangan karya PIS, terbitan karya PIS dan juga Muhim. Pada kuliah lalu kita ada berhenti pada taubat Nabi Musa alaihissalam. Malam ni insya-Allah kita akan meneruskan bacaan berkaitan dengan taubat Nabi Sulaiman alaihissalam. Sementara kita menunggu beberapa orang jemaah kita dan para pelajar untuk masuk ke dalam kelas kita malam ini, suka untuk kita tazkirah sikit, peringatan sikit pada diri kita. Apa yang saya post di Facebook page saya semalam lah, bukan pada hari ini, itu semalam, tentang satu doa. Manakan kita pun bab doa, doa daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, itu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga imam-imam yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Doa yang ringkas dan padat. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Di belakangnya ada bunyi yang hampir sama. Aurati dan rawati. Bunyi dekat nak sama. Inilah keunikan bahasa Arab. Dia ada irama yang hampir sama di belakang, dia panggil saja' dalam balaghah. Itu irama dekat nak sama kat belakang. Irama ini membantu kita untuk menghafal. Itu saya cukup suka doa-doa yang mempunyai irama yang hampir sama di belakang, supaya mudah untuk kita hafal, dan doa itu ringkas, pendek, tapi ia sangat penting, sangat padat. Itu kata Nabi SAW, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Ini maksudkan aurat seperti mana kita faham, aurat lelaki, aurat perempuan, tubuh badan kita. Dan juga yang dimaksudkan boleh aurat dengan makna aib. Dengan makna aib. Tutuplah aibku.
Tutuplah auratku sekaligus aibku. Dan ini kadang-kala sebagai orang dia berhijrah kan, dulu dia mungkin melakukan kesalahan. Kena dia bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan para anbiya pun bertaubat. Maka dia juga bertaubat. Namun bila dia bertaubat, mungkin berbaki beberapa aib dia. Itu dalam WhatsApp ke, dalam Facebook. Mungkin gambar-gambar yang lama. Bila dia bertaubat, dia minta Allah, tutuplah aurat, tutuplah aibnya. So kita kena berhati-hatilah. Kadang-kala barangkali musuh kita atau orang yang khianat, orang yang dengki, hasad kepada kita, sakutan. Kadang kita risau, overthinking. Apa orang fikir pasal kita, apa akan terjadi, ada tak rezeki esok. Jadi ini kadang-kala merisaukan kita. Menyukarkan kita untuk tidur pada waktu malam. Kita minta Allah bagi ketenangan, bagi kerehatan minda, bagi ketenteraman pada diri kita. Itu kita lihat sebagai orang walaupun mungkin dia miskin tapi dia tenang. Ada orang yang mungkin kaya tetapi dia risau. Hidup dia tidak tenang, sentiasa memikirkan keselamatan, kekayaan dia. Contohnya. Jadi doa ini kita hafal 2 rangkap saja dan kita ulangnya pada setiap hari. InsyaAllah boleh lekatlah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Pendek dan ringkas saja. Mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan puan kita boleh beramal dengan doa ini ya. Baik, tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, hayakumullah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada siapa yang baru masuk, malam ni insyaAllah kita ada sedikit program, sedikit inisiatif istimewa berbanding dengan kuliah-kuliah kita sebelum ni. So apabila kita sering kali membaca hadis-hadis tentang sedekah jariah, tentang ilmu yang bermanfaat dan seterusnya, hadis-hadis tentang siapa yang beramal, siapa yang menunjukkan sesuatu sunnah, maka orang beramal dengannya, dia juga mendapat pahala yang sama seperti mana orang yang beramal. Hadis-hadis yang pelbagai ini kita dapati telah diterjemahkan dalam bentuk inisiatif pada malam ni insya-Allah. Saya ingat admin kita ada pin message kita di bawah, copywriting kita di bawah, di komen. Tuan-tuan dan puan boleh baca di komen kita bawah ni. InsyaAllah admin kita dia dah pin bagaimana untuk kita menangi kontes ataupun peraduan kita pada malam ni insyaAllah. Jadi ini satu reward untuk follower kita lah, follower Akademi Sunnah dan juga follower page Facebook saya pun. Ramai-ramai insyaAllah semua orang masuk dalam kontes ni lah. Menang ataupun tidak, insyaAllah menang di sisi Allah lah. Kalau tak menang voucher kita malam ni, insyaAllah menang di sudut pahala, ganjaran di sisi Allah. Jangan risau, masuk dulu. Menang ataupun tidak, nombor 2. So ini satu inisiatif yang insyaAllah kita doa kepada Allah Azza wa Jalla jadi sedekah jariah, jadi juga ilmu yang bermanfaat, sekaligus ya ilmu yang jariah. Kita gabungkan dua-dua ni, ilmu jariah. Dua-dua ni bergabung. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jangan lupa kita sokong admin page kita. Tolong kita like, bagi like sikit dekat kita punya page Akademi Sunnah ni. Kemudian share, poster. Begitu juga share lah kreativiti tuan-tuan dan puan. Di samping poster yang telah disediakan oleh admin kita,
kreativiti masing-masing. Contohnya, saya sendiri tak boleh masuk lah dalam peraduan ni. Bismillah. Tapi saya sendiri mungkin boleh bagi cadangan sikit lah. Cadangan-cadangan sikit yang kita tengok mungkin sesuai. Okay, insyaAllah kita tengok. InsyaAllah admin kita ada bubuh kupon besar dekat kita punya skrin ni, kupon PIS RM150, buku-buku terbitan PIS. Itu buku-buku yang sangat berkualiti ya. Selain daripada nilai itu pun dah tinggi, satu segi nilai pun tinggi, kualiti buku pun juga tinggi. So kita dapat dua-dua sekali lah. Jadi buatlah beberapa kreativiti yang mungkin saya bolehlah untuk cadang sikit. Antara kreativiti yang kita boleh cadang, contohnya mungkin dia boleh buat sinopsis. Kuliah kita malam ni, bagaimana jin menguji Nabi Sulaiman AS. Dia buat sinopsis sikit, ringkasan, contohnya. Kreativiti lah. Ataupun mungkin dia boleh buat sikit nota semua. Dia tulis daripada A sampai Z nota. Contohnya. Ataupun dia create lagi satu poster ke. Dalam poster tu, jangan bagi sama macam poster Akademi Sunnah. Mungkin poster tu dia tulis lah benda-benda, poin-poin yang dia dapat pada malam ni ke. Ataupun mungkin bila dia share, apakah cadangan-cadangan untuk admin kita. Untuk lebih efisien menguruskan kita punya page. Mungkin dia nak buat gambar dia. Gambar dia sedang baca buku kita yang ni. Buku rintihan ni. Ataupun dia buat review dalam bentuk video ke. Dia buat review dia sendiri dalam bentuk video. Lepas tu dia bubuhlah poster ni dan seterusnya lah. Itu antara contoh-contoh yang terlintas lah di fikiran saya sendiri. Dan pelbagai. Dia boleh buat dalam bentuk mungkin poster baru, gambar dia sendiri, video dia sendiri, penulisan dia, penambahan poin dia sendiri, dan seterusnya lah. Dan jangan lupa untuk kita tag kita punya page Akademi Sunnah, kemudian buat hashtag jangan lupa, kerana admin kita dia nak follow up balik apa yang kita share. So dia nak nilai semula kita layak untuk menang ataupun tidak. Kena hashtag lah, tidak dia cari kita tak jumpa. So kena buat bagi kita punya post kita tu yang kita share dijumpai oleh admin dengan mudah. So sama ada dia tag dan juga dia hashtag dia lah. Kalau dia tengok hashtag ke tag apa tak boleh, dia cari admin kita sampai boleh. Hantar message ke admin, PM admin kita dekat page, hantar dia punya link. Ini link Facebook saya dah buat. Buat macam mana pun asalkan kita punya Facebook kena sampai dekat kita punya admin lah. Baru dia masuk dalam kontes ni. Kemudian dia pun tulis kat bawah dia punya poster ataupun post dia tu, tulis di ruang komen, saya dah join. Saya dah join sebab komen-komen ni dia boleh naikkan kita punya poster lah. Reach poster kita naik bila kita ada komen sesuatu di bawah lah. InsyaAllah kita akan pilih pemenang kita pada minggu ni. Pemenang untuk minggu ni 2 orang. So insyaAllah minggu akan datang mungkin 2 orang dan 2 orang yang seterusnya. 2, 6 orang. So 6 orang, setiap seorang akan dapat RM150 untuk kupon PIS lah. Untuk beli kitab daripada PIS. Itu jumlah yang banyak lah tu. Yang diinfak oleh sebahagian jemaah kita dan juga admin. Lebih kurang dalam RM900. 150 kali 6 orang. Jadi ada chances tu tinggilah 6 orang. Bukannya seorang saja yang akan terpilih 6 orang. So chances tu tinggi. Jadi saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat menang lah. InsyaAllah kita punya kontes malam ni. Puan Azura, Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ipoh hadir. Alhamdulillah daripada Ipoh.
Puan Awiyah, Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiq. BM Bandar Mahkota pada malam ni. Hayakumullah. Haji Hisham, ya Allah Tuhan kami, kawan-kawan saya ingin minta tolong kawan-kawan. Boleh tak? Oh, Haji Hisham kita ni. Yang ni minta tanya kepada admin. Admin kita mungkin boleh respon tentang masalah sahabat kita ni. Itu sahabat kita ni dekat saya punya page pun dah ada dah. Komen benda yang hampir sama. Jadi minta admin kita check lah. Haji Hisham ni. Alhamdulillah Haji Sabri pada. Alhamdulillah dah boleh rentas negeri. Alhamdulillah. Dah boleh rentas negeri. Walaupun masih lagi kita PKP . Baik. Hayakumullah wa sahlan wa marhaban bikum. Nampaknya dah ramai jemaah kita masuk. Kita dah boleh kuai-kuai perlahan-lahan dah. Boleh kita start dah kuliah kita malam ni insya-Allah. Hayakumullah ahlan wa sahlan marhaban bikum pada siapa yang baru masuk. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sedang membincangkan kitab Rintihan Para Nabi karangan Syekh Abdul Razak Al-Badar. Pada kuliah lalu kita berhenti berkaitan dengan taubat para anbiya, iaitu taubat Nabi Musa alaihissalam. Malam ni insya-Allah kita akan masuk taubat Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran berkaitan dengan taubat Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Itu firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Maksudnya, demi sesungguhnya benar-benar kami telah menguji Sulaiman dan kami telah meletakkan di atas takhtanya dengan satu jasad. Kemudian dia telah bertaubat dan kembali kepada Allah. Dia telah berkata, wahai Tuhanku, engkau berikanlah pengampunan bagiku dan engkau kurniakanlah bagiku dengan pemerintahan yang tidaklah menjadi boleh dicapai bagi sesiapa pun dari selepasku. Kerana sesungguhnya engkau, benar-benar engkaulah yang maha mengurnia. Surah Sad ayat 34 hingga 35. Baik. Dalam ayat ni Allah Azza wa Jalla menceritakan berkaitan dengan taubat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam ayat ni kata Allah Azza wa Jalla, demi sesungguhnya benar-benar kami telah menguji Sulaiman. Kami telah menguji Sulaiman. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menguji Sulaiman? Itu Allah menguji Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan ditarik pemerintahan Nabi Sulaiman. Ditarik pemerintahan Nabi Sulaiman. Bagaimana sehingga berlakunya penarikan pemerintahan ini? Ia diceritakan dalam beberapa kitab, kitab-kitab tafsir. Dan kebanyakan kitab-kitab tafsir ini ada banyak riwayat-riwayat daripada Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Mana riwayat Israiliyat ini, kita sekadar jadikan ia halwa telinga. Sekadar halwa telinga lah. Dan kaedah kita berhadapan dengan riwayat Israiliyat, jika ia bertentangan dengan nas daripada Quran, daripada hadis, maka kita menolaknya. Dan yang kedua, jika ia bertentangan secara umumnya, satu yang mustahil di dalam syarak, ia tidak jelas bertentangan dengan nas, mana-mana nas, tapi secara umumnya ia mustahil dan ia bertentangan dengan syarak, maka kita juga menolak. Contohnya
riwayat-riwayat berkaitan dengan penghinaan ke atas para anbiya. Seperti mana riwayat Israiliyat berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam. Diceritakan Nabi Daud ini dia berminat dengan salah seorang isteri kepada panglima perang dia. Jadi apa dia buat? Dia hantar panglima perang dia pergi berperang. Tinggallah isteri ini, panglima perang tu meninggal. Jadi isteri dia pun kahwin dengan balu tadi, janda tadi. Yang ini mustahil. Secara umumnya bertentangan dengan sifat seorang Nabi, seorang Rasul. Mustahil seorang Rasul dia buat elah dia sehingga ke tahap itu, semata-mata kerana berminat dengan isteri pada panglima perang dia. Jadi sesuatu yang sangat mustahil. Dan dia Israiliyat, kita tolak. So kalau ia bercanggah dengan nas, dengan jelas, kita tolak. Bercanggah dengan sifat para Rasul, ia mustahil. Ia bercanggah secara umum daripada syarak, kita juga menolak. Yang ketiga, jika ia tidaklah bercanggah dengan nas, tidak jugalah bercanggah dengan syarak secara umumnya, maka ia diterima sekadar halwa telinga. Kita dengar-dengar cerita tu setakat itu je lah. Bukan kita berpegang dengannya. Dan ini berbeza dengan kisah Nabi Adam AS. Kalau tuan-tuan masih ingat pada kuliah kita yang lalu, kisah Nabi Adam AS memang cerita Nabi Adam ini bagaimana dia bertaubat daripada kesilapan dia, jelas secara sarih di dalam Al-Quran. Clear cut dalam Quran cerita. Tapi tidak seperti mana kisah Nabi Sulaiman AS. Hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Siapa yang baru masuk malam ni, juadah kita air root beer. Root beer ni bukan sebarangan beer. Ni root beer yang halal. Bunyi saja macam beer, tapi dia root beer, dia bukan beer. Baik, berbeza dengan kisah Nabi Sulaiman AS ni, kisah ni cuma disebut dalam Quran, kami telah menguji Sulaiman. Tapi ujian itu macam mana? Kami telah menguji Sulaiman bagaimana? Apa yang diuji? Ini banyak diceritakan secara Israiliyat. Itu kisah-kisah Bani Israel lah. Dan Nabi Sulaiman pun Nabi dan Rasul bagi Bani Israel. Baik, antara tafsir yang terbaik dalam masalah ni, tafsir bil ma'thur. Tafsir daripada Ibn Kathir. Di tafsir Ibn Kathir ni, kalau ada Israiliyat pun kita bolehlah setakat nak cerita. Banding tafsir lain, dia lagi macam-macam. Dia punya cerita tu, cerita ni dia taklah begitu banyak faedah manfaat untuk kita. Sekadar kita nak tahu apa ujian terhadap Nabi Sulaiman AS. Baik, ujian dia seperti mana tajuk kita kat atas ni. Tajuk kita pada malam ni, itu bagaimana jin menguji Sulaiman AS. Baik, Nabi Sulaiman AS dia adalah seorang raja yang diberikan kekuasaan yang sangat hebat sehingga dia menguasai jin. Dia menguasai jin antaranya. Jadi diceritakan dalam tafsir Ibn Kathir, tapi ini riwayat-riwayat Israiliyat lah. Sekadar kita nak dengar saja. Diceritakan dalam tafsir Ibn Kathir bahawa Nabi Sulaiman AS ini ada jin. Jin di sini ada pelbagai riwayat tentang nama dia. Nama dia macam-macam lah. Jadi sebenarnya nama ni taklah penting sangat. Sekadar kita tahu sajalah jin ni apa dia punya cerita dia, fungsi dia apa, peranan dia apa. Sekadar itu dah memadai. Namun yang paling masyhur di antara nama-nama ni, nama dia Sakhar. Sad, Kha, Ra. Sakhar. Itu nama jin ni, Sakhar. So, Sakhar ni dia diceritakan dalam tafsir Ibn Kathir, apabila Nabi Sulaiman AS memerintahkan dia untuk membina binaan-binaan yang besar. Dia apa Nabi Sulaiman AS buat? Nabi Sulaiman bagi dia minum khamar ataupun arak.
Jadi bila sakhar ni dia minum arak, lama dia pun rosak, dirosakkan oleh arak tadi. Sehingga akhirnya sakhar ini dia pun bercita-cita nak mengambil alih pentadbiran kekuasaan takhta Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan akhirnya dia pun ambil alihnya dengan bagaimana? Dengan menyerupai Nabi Sulaiman. Jadi dia boleh bertukar bentuk dia, wajah dia ni seolah macam Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman alaihissalam masuk ke tandas, dia buka cincin dia. Dia ada cincin dan dia bagi kepada isteri dia. Sakhar ni kemudian menyerupai Nabi Sulaiman, minta semula cincin tu, isteri Nabi Sulaiman bagi, dia pun pakai, dan akhirnya dia diberi kekuasaan seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam. Diberi kekuasaan macam Nabi Sulaiman. So di situlah dia kata seolah-olah kesilapan Nabi Sulaiman alaihissalam membenarkan dia untuk minum daripada khamar ataupun arak. Dan akhirnya merosakkan dia dan dia mengambil alih kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi kekuasaan ni sekejap je. Sebut selama 40 hari sahaja. 40 hari, tak lama pun. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berjaya mengambil alihnya semula lah. Bagaimana apabila cincin tersebut dia diserang oleh para pendeta Bani Israel tak berpuas hati dengan Nabi Sulaiman. Dan apabila mereka mula mempersoalkan dan membaca kitab-kitab Taurat mereka, jin ini pun dia pun lari. Dia tak tahan dengar ni, bila dia lari, cincin dia jatuh masuk ke dalam laut yang dimakan oleh seekor ikan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam apabila dia menjadi manusia biasa, dia bersama dengan orang biasa ni, orang nelayan ni bagi dia ikan tu apabila dia belah, dia jumpa cincin tu dalam ikan tu, dia pakai, maka dikembalikan semula kekuasaan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya dapat semula bagi dia. Ini antara riwayat Israiliyat yang diceritakan dalam tafsir Ibn Kathir. Kita kata kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam bertaubat daripada tu. Pertama sekali kerana kesilapan dia membenarkan jin sakhar tadi minum arak. Yang kedua, saya lihat ini bukan dalam tafsir Ibn Kathir, ia ada dalam sebahagian kitab tafsir lain seperti Jalalain. Tafsir Al-Jalalain. Diceritakan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam ini dia ada salah seorang isteri dia nama Aminah. Entah wallahu alam nama dia betul Aminah ke ataupun dia seorang yang digelar Aminah ke, seorang yang amanah ke. Aminah disebut bahasa seorang yang amanah. Amin seorang yang amanah, lelaki. Allahu a'lam. Tapi dikatakan nama dia Aminah lah. Jadi si isteri Nabi Sulaiman alaihissalam ni, Aminah ini dikatakan seorang yang kafir. Dia menyembah asnam ataupun berhala. Di dalam rumah Nabi Sulaiman, dalam istana Nabi Sulaiman, dia menyembah berhala secara rahsia. Nabi Sulaiman tak tahu. Dia senyap-senyap menyembah berhala, dia seorang yang kafir. Jadi bila Nabi Sulaiman alaihissalam cabut dia punya cincin, dia pergi mandi, pergi ke tandas, maka Aminah inilah yang bagi cincin ni kepada jin sakhar tadi. Maknanya dia seorang isteri yang kafir dan juga seorang yang khianat. Sama ada di sudut tersebut sama ada dari sudut tersebut ia satu kesilapan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sama ada daripada sudut tersebutlah. Tapi wallahu taala alam, apa yang dibuat oleh isteri Nabi Sulaiman tak ada kaitan dengan dia. Kan? Ini satu benda yang kita kena faham. Apa yang dibuat oleh isteri yang lain pun begitu, seperti isteri Nabi Nuh alaihissalam kufur kepada dia. Jadi dari sudut itu ia bukan satu kesilapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Cuma yang kita kata
mungkin Nabi Sulaiman alaihissalam bertaubat pada Allah Azza wa Jalla kerana tidak mendidik isterinya dengan didikan yang terbaiklah, tidak mengawal, tidak berhati-hati. Kenapa dia tidak tahu isteri dia menyembah berhala di dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam itu sendiri. Jadi mungkin daripada sudut tu Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Kalau tuan-tuan perasan di Facebook ni saya lihat ada orang duk share tentang isteri yang mana dia curang pada suami dia. Jadi di bawah tu ada komen, salah suami dia sebab suami tak didik isteri. Dari satu sudut memang dia kata ni mengarutlah, merepek. Semuanya salah isteri, semuanya salah lelaki. Tapi satu sudut yang lain ialah ada betulnya jugalah. Di satu sudut, suami tidak mendidik isterinya, tidak mengawal isterinya dengan baik, maka dia kena muhasabah diri dia daripada sudut tersebut. Namun kedua-dua riwayat ni sama ada dalam Jalalain, tafsir Al-Jalalain yang menceritakan tentang isteri Nabi Sulaiman, ataupun riwayat yang pertama tadi daripada tafsir Ibn Kathir yang menceritakan Nabi Sulaiman AS membenarkan jin sakhar ni min wara'. Kedua-dua ni pun Israiliyat. Sejauh mana kesahihan wallahu ta'ala alam. Namun seperti mana awal kuliah-kuliah kita dulu, kita dah sebut kaedah bahawa taubat tak memerlukan kepada dosa. Bukan lazim kita kata, mesti. Kalau seorang tu bertaubat, sebab apa? Sebab ada dosa, taubat dia kena. Apa dosa yang menyebabkan dia taubat? Tak semesti. Boleh jadi dia taubat tanpa sebarang dosa sekalipun. Boleh jadi. Tanpa dosa pun seorang tu boleh bertaubat. Tak ada masalah. Baik. Seterusnya, dan kami telah meletakkan di atas takhtanya dengan satu jasad. Yang dimaksudkan di sini, meletakkan di atas takhtanya satu jasad, iaitu jasad jin tadi. Jin sakhar tadi. Allah uji, Allah tarik kekuasaan dia, Allah letak jin tadi di atas takhta dia. Ambil alih takhta Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu yang dimaksudkannya. Hayakumullah Haji Wabi. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah limpah rahmatnya serta dengan izin kita semua masih lagi dapat bersiaran dengan Ustaz. Taman Seri Serdang clear, alhamdulillah. Wakil kita daripada Serdang pun ada. Ustaz Fadil pun ada. Ustaz Fadil Abu Qasyah. Boleh berapa orang? Ustaz Fadil. Admin tolong jawab, tak silap saya. Untuk malam ni 2 orang. 2 orang akan terpilih. Keseluruhannya 6 orang. Tapi untuk malam ni saja tak silap saya 2 orang akan terpilih. Minta admin tolong jawab. Reply kepada Ustaz Fadil Abu Qasyah. Haji Muhammad Isroman, alhamdulillah Bukit Canggang hadir. Daripada Bukit Canggang pun ada. Semua area-area Selangor ni. Ni semua geng-geng PKP yang extend ni. Area-area Selangor. Area. Kebanyakan daripada Selangor semua kita malam ni. KP lagi lah kita insyaAllah. Baik. Hayakumullah ala wasalam. Siapa yang baru masuk? Hayakumullah. Haji Muhammad Faiz Azial. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Zawiyah. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Haji Hamdi Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Haji Muhammad Isroman. Okey. Baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla lagi dalam ayat seterusnya. Kemudian dia telah bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman bertaubat. Padahal kita kata benda tu riwayat Israiliyat lah. Sejauh mana kita pasti Allah Ta'ala alam. Namun taubat ni kita pasti di dalam ayat ini. Maksudnya, wahai Tuhanku, engkau berikanlah pengampunan bagiku dan engkau kurniakanlah bagiku dengan pemerintahan yang tidaklah menjadi boleh dicapai bagi sesiapa pun dari selepasku. Kerana sesungguhnya engkau, benar-benar engkau lah yang maha mengurnia. Ini doa daripada Nabi Sulaiman alaihissalam.
Baik, doa Nabi Sulaiman ni pertama sekali, ya Allah berikanlah pengampunan bagiku. Jadi di antara adab kita dalam berdoa adalah dengan kita meminta keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ni doa para anbiya macam tu. Walaupun kadang benda tu tak ada kaitan secara direct pun. Bismillah. Contohnya kita kata tak ada kaitan dengan direct. Secara direct, indirect sudah tentu ada kaitan. Tetapi kalau secara direct, secara langsung, tak ada kaitan pun. Contohnya kita Selangor ni telah disambung kan, PKP kita sambung. So sebahagian orang mungkin tak ada kerja ke, ataupun sebahagian orang diuji dengan rezeki lah. So bagaimana kita nak minta pada Allah Azza wa Jalla rezeki, murah rezeki? Adalah dengan istighfar. Dengan istighfar. Apa kaitan istighfar dengan rezeki? Kerana itulah doa para anbiya. Doa para anbiya. Seperti mana doa Nabi Sulaiman AS ni, dia minta supaya dia diberikan pemerintahan yang tidak pernah diberikan oleh kepada siapa pun selepas daripada Nabi Sulaiman AS. Lepas dia tak ada siapa pun dapat kerajaan yang sebesar, yang sehebat Nabi Sulaiman AS. Tapi sebelum tu dia istighfar, dia minta ampun dulu. Jadi apa kaitan keampunan, istighfar dan juga dengan pemerintahan kuasa? Apa kaitan istighfar dengan kuasa? Maksudnya siapa yang nak diberikan kekuasaan, maka hendaklah dia istighfar. Itu juga doa Nabi Nuh AS. Dalam surah Nuh kan, doa Nabi Nuh apabila dia diadu dengan masalah rezeki. Apa Nabi Nuh AS jawab kepada mereka? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Dia kata, mintalah ampun, istighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Tuhan kamu. Maka bila kamu istighfar, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Maka Allah akan hantar dekat langit yang bersusun-susun. Maknanya Allah hantar awan bersusun-susun, berkepuk-kepuk susun awan ni. Maknanya hantar hujan. Allah akan selesaikan masalah kemarau, turunkan hujan, turunkan rezeki. Dengan apa? Dengan istighfar. Jadi kalau kata kita hari ni ada sebarang masalah, sama ada masalah rezeki ke, maka kita istighfar. Lepas istighfar, baru minta kepada Allah. Astaghfirullah. Betul minta, ya Allah, kurniakanlah sekian-sekian. Itu adab kita dalam berdoa. Seperti mana para anbiya. Apabila kita kalah dalam kontes, contoh malam ni kita masuk peraduan kontes kan, masuk kalah, kita istighfar. Kena minta taubat, istighfar. Macam mana boleh kalah? Maka Allah akan bagi insya-Allah pada kuliah yang akan datang pula. So minggu depan pun ada lagi kontes. Dan seterusnya insya-Allah akan ada lagi. Kita akan kempen galakkan lagi untuk ilmu jariah ni. So insya-Allah ada lagi. Apa saja yang kita nak minta, seperti mana Nabi Sulaiman AS, dia nak minta pada Allah kuasaan, dia istighfar dulu. Jadi istighfar dulu sebelum meminta apa saja daripada Allah Azza wa Jalla. Lazim istighfar. Tanpa istighfar, maka doa kita itu ya tidak diberkati, sekaligus ya doa tersebut tidak dikurniakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana masalah dia kurangnya adab dalam mohon doa. Baik. Kemudian lepas istighfar, apa kata Nabi Sulaiman AS? Dan engkau kurniakanlah bagiku dengan pemerintahan yang tidaklah menjadi boleh dicapai bagi siapa pun dari selepasku. Siapa pun selepas Nabi Sulaiman AS tidak diberikan pemerintahan kekuasaan macam Nabi Sulaiman. Ini doa Nabi Sulaiman. Baik, apa yang hebat sangat yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Sulaiman AS? Antaranya Allah beri kepada dia menguasai jin. Menguasai jin dan juga syaitan. Ini Nabi Sulaiman diberikannya. Berbanding dengan Nabi-Nabi yang terdahulu.
Dalam beberapa hadis yang sahih, antaranya dalam hadis Sahih Bukhari, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah baginda sedang salat, kemudian baginda diganggu, digoda oleh syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta perlindungan pada Allah Azza wa Jalla, maka syaitan tersebut dinyahkan daripada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian riwayat diceritakan Nabi mencekiknya, menggenggam dia. Sehingga para sahabat lepas selesai salat, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau buat seolah menggenggam, mencekik sesuatu?" Nabi SAW cerita bahawa dia diganggu oleh syaitan. Kemudian inilah yang menunjukkan kekuasaan Nabi Sulaiman AS ni. Kemudian kata Nabi SAW, jika tidak kerana doa Nabi Sulaiman, merujuk pada doa ni, doa Nabi Sulaiman supaya selepas dia ni tak ada seseorang pun yang diberikan kekuasaan seperti mana dia. Nabi kita SAW sebut, kalau bukan kerana doa ni, maka aku akan tambat, ikat syaitan ni dekat tiang Masjid Nabawi ni, sehingga menjadi mainan budak-budak di Madinah ni. Budak-budak boleh main dia, boleh tengok dia, kerana dia diikat pada tiang Masjid Nabawi. Kalau bukan kerana doa Nabi Sulaiman, tapi Nabi kita SAW sebab Nabi Sulaiman dah doa. Dengan doa ni jadi Allah bagi kat Nabi Sulaiman saja, dia tak bagi kat orang lain. Kalau tak, Nabi kita pun diberikan. Kalau Nabi kita diberi, maka para sahabat boleh tengok bagaimana Nabi menguasai jin, menguasai syaitan. Jadi ini antara fadilat, kelebihan lah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman AS. Baik. Kemudian Imam Ibn Kathir juga membahaskan tentang tafsir makna doa ini. Antaranya, kata Ibn Kathir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla, sama ada dia nak menjadi seorang raja ataupun menjadi seorang hamba Allah dan Rasulnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan ni. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memilih pilihan yang kedua. Sebab apa? Pilihan yang pertama menjadi seorang raja. Telah pun diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi kita bukanlah seorang raja, tapi dia seorang hamba dan juga Rasulnya. Cumanya dia melalui satu proses yang panjang. Sebab itu kita lihat dua peristiwa yang sangat mendukacitakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kuliah yang lalu kita dah sebut di kuliah di page saya, page Facebook saya, Ustaz Muhammad Razi. Dua peristiwa yang paling menyayat hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sebut apa? Peristiwa dia dihalau daripada Taif. Yang kedua, peristiwa peperangan Uhud. So Nabi kita dia tak diberikan terus jadi raja yang menguasai dengan kekuasaan yang besar seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja yang masyhur. Tapi Nabi kita dia naik bertahap, bertingkat dan melalui pelbagai ujian-ujian seperti mana manusia yang lain. So dia tak memilih menjadi seorang raja, tapi dia memilih menjadi seorang hamba Allah dan juga Rasulnya. Itu antara maksud daripada doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Kemudian yang seterusnya, kata Imam Ibn Kathir rahmatullah alaih, doa Nabi Sulaiman supaya diberikan satu kuasaan dan Allah Azza wa Jalla bagi kekuasaan kepada dia untuk dia mencipta, untuk dia membina Baitul Maqdis. Untuk dia membina Baitul Maqdis. So Baitul Maqdis ini dibina oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun ada pelbagai riwayat lah pandangan, tapi yang paling masyhur Baitul Maqdis dibina oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab itu orang Yahudi mereka claim Baitul Maqdis ni adalah hak mereka. Hak mereka. Kerana Nabi Sulaiman alaihissalam yang membinanya. So Nabi
Allah Sulaiman ni diberi yang kelebihan pada dia. Yang mana Nabi Daud alaihissalam dia asal minta pada Allah Azza wa Jalla supaya dialah yang membina Baitul Maqdis. Tapi Allah tak izinkan bagi dia, Allah bagi kepada Nabi Sulaiman anak dia. Ini kekuasaan yang Allah berikan kepada dia. Namun bagaimana kita menjawab persoalan orang Yahudi yang mendakwa sampai ke hari ini Baitul Maqdis adalah hak mereka, bukan hak umat Islam. Syekh Mubarak Furi dalam kitab dia Ar-Rahiq Al-Makhtum, dia menjawab persoalan ini. Persoalan dakwaan orang Yahudi ini. Dia jawab macam mana? Dia sebut memang syariat tu Allah turun berperingkat. Zaman Nabi Daud alaihissalam, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah utus mereka sebagai rasul. Kemudian seterusnya Nabi Isa alaihissalam. Mana apabila Nabi Isa alaihissalam diutus, bahkan diutus pada Bani Israel. Orang Yahudi Bani Israel kena tinggal syariat yang lama mereka. Taurat dan sebagainya tu, dia kena beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. So kalau kita ikut turutan ni, sepatutnya Baitul Maqdis ini adalah diberikan kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Selepas umat Nabi Isa alaihissalam, diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Isa alaihissalam dan umat Nabi hak terdahulu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semuanya kena kembali ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena tinggal Injil dia pula, mengikuti Al-Quran dan syariat Nabi kita. Begitulah. Mana Yahudi dan Nasrani, dulu mereka diberi Baitul Maqdis. Tetapi sekarang tidak lagi. Baitul Maqdis itu diberikan kepada umat Islam dan mereka juga boleh termasuk di kalangan umat Islam jika mereka beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. So kalau kata kita nak ikut siapa dulu kata Syekh Mubarak Furi, yang dulunya diberikan kawasan Baitul Maqdis ni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kira siapa paling dulu, patut Baitul Maqdis ni untuk umat Nabi Ibrahim. Kemudian dia seterusnya, last kali siapa yang diberikan? Diberi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Imam Ibn Kathir apabila menafsirkan doa ini, sebut Allah bagi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi di antara doa Nabi Sulaiman supaya diberikan pada siapa yang mengunjungi Baitul Maqdis ini, diampunkan dosanya. Jika dia mengunjungi untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, diampun dosa dia. Kemudian Nabi SAW dia berharap bahawa kelebihan itu diberikan kepada dia dan juga umatnya. Itu menunjukkan kepada kita bahawa Baitul Maqdis diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kekuasaan asal tu diberi kepada Nabi Sulaiman. Jadi bukan termasuk daripada pengecualian. Kekuasaan ini mana yang dimasuk kekuasaan yang mana mustahil, kekuasaan yang pelik, yang ganjil, menguasai jin, menguasai syaitan. Bukan yang dimaksudkan adalah kekuasaan itu menguasai Baitul Maqdis. Adapun Baitul Maqdis itu diberikan juga kepada Nabi kita SAW dengan nas yang khusus yang lain. Ini nas umum. Nas umum bukan makna apa saja yang diberi pada Nabi Sulaiman tak boleh dah diberikan kepada Nabi kita. Tak. Secara umumnya, tapi secara khusus ada yang diberikan kepada Nabi kita, antaranya Baitul Maqdis. Kerana sesungguhnya engkau, benar-benar engkaulah yang maha mengurniakan. Al-Wahhab, antara nama-nama Allah. Al-Wahhab. Jadi kita guna istilah seperti Abdul Wahhab, hamba Al-Wahhab. Itu antara nama-nama Allah yang baik, yang cantik untuk kita gunakan sebagai nama-nama kita. Hamba kepada Allah. Abdul Wahhab. Hamba yang maha pemberi, maha mengurniakan. Baik, itu antara nama-nama yang baik. Kita lihat pada hari ini kadang-kadang setengah orang dia apabila dia dapat nama-nama yang dia tak apa suka, Abdul Wahhab ke apa, dia buat main-main. Ini nama Allah, jangan kita buat main-main. Kita buat reka jadi satu gelaran ke, kita nak cok kat orang tak puas hati dengan orang itu ni, kita cok
dengan gelaran nama-nama Allah. Padahal Al-Wahhab ini nama Allah. Jangan kita buat main. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, nampak dekat pukul 10 dah. Pada minit-minit yang terakhir ni, suka untuk kita ambil jika ada soalan, beberapa soalan, 1-2 soalan sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini. Nampaknya kita tak dapati sebarang soalan. Semua clear malam ni? Hayyakumullah, ahlan wa sahlan. Audio, video semua yang clear? Tak ada sebarang soalan. Okey. Tadi Cikgu Faizul nampak macam ada komen tapi saya tak boleh baca. Apa yang Cikgu Faizul komen tadi? Dia nak notification Cikgu Faizul komen. Saya join. Oh, Cikgu Faizul pergi komen kat tempat lain. Saya ingat komen dalam kita punya live. Dia pergi komen dekat kontes. Saya join. Okey. Komen kat mana-mana pun boleh. Hayyakumullah. Ahlan wa sahlan. Sekali lagi diingatkan bagi kita semua sebelum kita tutup kuliah kita malam ni, kita tangguh kuliah kita malam ni. Suka untuk diingat kepada tuan-tuan dan puan semua, jangan lupa untuk join kita punya kontes malam ni. Kita nak raikan kita punya penaja dan juga kita punya admin page Akademi Sunnah ni untuk like sikit dan juga share kita punya page ini dan juga live kita malam ni. Share live ni share untuk kita punya live ni. Kemudian dalam kita punya share bubuhlah sikit poster yang telah dibuat di Akademi Sunnah. Kemudian tulis saya telah join dan buatlah sedikit kita punya kreativiti. Mungkin nak buat dalam bentuk video, poster yang baru, penulisan ke, video diri sendiri ke, audio kita ke, sinopsis ke, komen-komen penambah baikan untuk page kita ke, admin kita ni. InsyaAllah mudahan kita semua boleh menang kupon yang disediakan bernilai RM150. Nilai yang agak tinggi, agak besar untuk membeli kitab daripada karya PIS. So kitab yang berkualiti, itu juga dengan kupon yang juga nilai yang sangat berkualiti, nilai yang besar dan tinggi. So kita doakan mudah-mudahan kita punya share ini bukanlah nak menang sangat kontes. Tapi kalau Allah bagi, alhamdulillah dapat dua-dua lah, dunia dan akhirat. Kalau Allah tak bagi menang, kena banyak-banyak istighfar, taubat. Macam Nabi Sulaiman AS, istighfar dan taubat, insya-Allah Allah bagi menang pada minggu hadapan. Dan minggu-minggu yang seterusnya, insya-Allah. Baik, cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tangguh dahulu kuliah kita dengan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada bersurai. Itu Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear Ustaz? Alhamdulillah clear. Cikgu jangan lupa ajak kawan-kawan semua untuk join kita punya kontes malam ni.